lagi Sabarul Khair, saya bagi sekali lagi bersama saya Muallim Muallim Azmi untuk kita mengaji pada pagi ini. Seperti biasa kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan dengan nazam Al-Quran kita pada pagi ini seperti biasa. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana waghfir lana بذكر نصرا مؤيدا يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa dengan bersama-sama Hasan Basri, geng kita. Hasan Basri, apa khabar? Kaif haluka orang Kamboja? Okey, kaif halukum? Kaif haluka orang Kamboja semua? Kaif salam orang Kamboja? Okey. Kita teruskan pagi ni Basri di sini pagi subuh. Subuh baru lepas solat subuh. Okey, teruskan seperti mana kerja kita pada pagi ini. Urusan kita iaitu kita sambung bacaan kita iaitu surah. Tengok pada surah Al-Baqarah ayat 39 dan ayat 40. Ayat 39 dan ayat 40. Seperti biasa saya ambil satu hari 2 ayat sahaja kerana hari ini saya bertugas, jadi sebelum 7.20 dah kena off. Kena punch lagi, masa panjang lagi insya-Allah. Ada masa 30 minit seperti biasalah, kalau lebih pun 2-3 minit lah. Allahumma abi akhi Saifullah Ahmad, Allahumma kaif haluka abi akhi Saifullah Ahmad ni pun pakar-pakar geng-geng baik jauh ni, geng-geng ngaji ni pakar-pakar lah. Saya tak pakar sangat Cik Epul Pak-lah orang pun Taman Cepaka panggil Pak-lah. Sama je, share-sharekanlah Abang Saiful. Cik Epul lama tak jumpa. Itulah saya nak turun Taman Cepaka untuk ngaji pun tak sempat lagi. Untuk hujung minggu bertugas di masjid. Okey, teruskan dengan usaha kita ataupun urusan kita pada pagi ini iaitu ayat 39 dan ayat 40. Okey, seperti mana biasa bersama saya 2 ayat dan kita bedah siasat sedikitlah tentang semua martabat-martabat ilmu, fasahah, tarannum, makharijul huruf serta tafsir insya-Allah. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم
iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Okey, tengok pada ayat, alhamdulillah kita selesai bacaan kita ayat 39 dan ayat 40. Pada Cik Saiful, kalau ada silap apa-apa tolong tegur boleh betul, kita open, tak ada masalah. Sebab saya pun baru belajar banyak lagi belajar orang umur Cik Saiful. Tak kerja ni bertugas apa pun Cik Saiful. Selamat bertugas, tak bertugas pun okey. Teruskanlah sama-sama lah kan, kita sharekan jangan ringan-ringan tangan sharekan pada kawan-kawan benda baik kan. Jadi sebab kita di hadapan Allah Taala nanti ada benda baik di dalam FB kita buat dan kita akan masuk kepada syurga Allah, ar-ridha wal jannah, wa na'udzu min sakhatika insyaallah. Okey, kita terus pada martabat pertama. Seperti biasa kita ulang kaji, iaitu hukum tajwid, fasahah serta makharijul huruf dulu Okey, seperti mana biasa wallazi alif lam syamsiah, idgham syamsiah, alif lam syamsiah. Tak nak tahu nama tak apa, yang penting tahu ada sabdu di sini ataupun Jawanya sabdu kan. Sabdu ataupun bahasa Arab tasydid ataupun syiddah. Allazi alif lam syamsiah, idgham syamsiah kena jelaskan. Wallazi, zal ni mesti nipis hujung lidah. Zi, wallazi, wallazina, wallazi. Zi tu mesti panjang, mad berharakat. Ada mad asli di situ Ada mad asli di situ huruf seperti mana? Seperti huruf hijaiyah, semua huruf berjumpa dengan alif, waw dan ya ataupun awi, ia akan jadi mad asli dua harakat wallazina. Okey, na pendek, na kafaru, cepat-cepat masuk kaf na kafaru, dua harakat. Na kafaru, ru bertemu waw, ra bertemu waw, mad asli kafaru. Alif ni seperti mana kita jumpa dah biasa ni. Alif ni, alif yang tiada dalam bacaan akan tetapi ada dalam tulisan. Ada macam saya panggil sendiri, saya panggil alif ini, saya sendiri panggil lah alif proper ataupun alif prop. Dia alif yang hanya hiasan. Lagu hiasan dia hanya hiasan saja, tapi dalam bacaan ada. Dalam tulisan dia ada, maujud. Okey, faham Itu banyak kali saya dah ulang. Siapa kalau banyak kali dengan salah saya dia dah hafal dah. Itulah alif ada dalam bacaan tapi tiada dalam tulisan. Macam itu macam berdoa sikit Okey, sambung. Wa kadzabu, sekali lagi jumpa huruf zal mesti nipis hujung lidah. Tengok lidah saya tak handsome Jangan ikut muka saya, lidah saya, mulut saya hujung lidah. Wa kadzabu, dua harakat. Bu, dua harakat. Bu, dua harakat. Bu, dua harakat. Alif ni sekali lagi kita jumpa alif ada dalam bacaan tapi tiada dalam tulisan. Dia alif proper. Alif proper kata kan. Hanya prop saja. Tapi sebetulnya tak baca pun. Itu sama lagi. Bi'a, dua harakat seperti biasa mad asli. Bi'a ya tina, mad jaiz munfasil. Nama tak tahu tak apa. Seperti mana saya cakap dulu, nama dia hukum tajwid tak tahu tak apa, tapi hari-hari kalau dah dengar saya cakap dah tahu, dah hafal dah. Dah hafal. Ini cara rentetan ataupun sanad, cara saya belajar tajwid dengan Al-Fadhil Ustaz Mahzan. Ustaz Mahzan, saya punya musyrik dekat Muar ni lah, kawasan saya ni. Apa-apa pertanyaan tajwid saya akan tanya dia, berujuk dia sebab dia pakar pakar tajwid Taranum, pakar dia Ustaz Muskandar. Itu nama yang hebat di sisi diri saya lah. Saya tak Ustaz Muskandar lama tak jumpa dia. Itu pakar dia, saya belajar taranum dengan dia. Dia orang yang pakar di Muar Okey, Muar. Okey, sambung lagi. Bi ayatina. Tina tu mak wajib jaiz bahasa sekurang-kurangnya ada 4 tanda macam ni, mesti 4 harakat. Bi ayatina mesti 4 harakat, 4, 5 ataupun 6. Saya baca 4 dulu minimum kan. Ayatina. Okey. Ula, ini tak boleh panjang suka hati nak baca. Ula. Jangan suka-suka hati di Aidil Fitri. Raya lama lagi Tapi ini pendek. Sama macam tadi, sifat dia alif tiada dalam bacaan tapi ada dalam tulisan. Sama juga ini pun juga waw proper. Waw proper ataupun waw yang hanya sekadar hiasan kata itu lagu lah. Tapi waw ini tiada dalam bacaan. Tiada dalam bacaan tapi ada dalam tulisan. Ini waw proper ni. Sama juga adik-beradik dengan waw. Ni memang adik-beradik betul ni. Bukan kata lawan ni, adik-beradik betul ni. Cuma bentuk yang lain. Tak ada bunyi Jadi pendek. Ula umpama tak ada ni tutup ni. Itu Ula ni wajib mutasil mesti harakat. Ula ika, kaf dia mesti cemekkan mulut. Ka,
Kalau ulaika, betul. Tak salah. Betul Ustaz, betul. Ulaika, betul. Tapi tak cantik, jadi kena hamaskan dia. Kat, tu kat. Boleh nampak lahjah Arabiyyah. Kita nak mesti ada, kita mesti belajar Al-Quran, mesti ada azam untuk baca Al-Quran, mesti ada macam orang Arab. Lahjah Arabiyyah. Tapi tak dapat apa, tapi cuba. Kan? Kena lahjah Arab kita khususnya asal macam yang marah khususnya orang Kemboja pun suara pun dah sedap dah buat sebutan dia. Bila kita sebut bahasa Arab, kita sebut baca Al-Quran, walaupun kita orang Jawa, orang Kemboja dah cantik. Kan? Gunakanlah. Itulah nikmat ni. Kita punya bahasa kita ni, kita punya Al-Quran ni menyatukan semua umat manusia. Kan? Okey. Jadi kita belajar Arabiah. Aus, jangan as. Jangan itu sin as tu memang salah betul. Aus mesti muncul mulut. Aus. Ha dia mesti pedas. Inilah ha pedas. Kata lawan dia tiga, ada kawan-kawan dia yang lain hukum dia yang hampir keluar dari huruf sama. Ha simpul, dan kha keluar ke ha. Ini ha pedas. Mesti ha pedas, nak tak kena buat. Kena latih istimrar, kena takrir, kena takrir selalu, kena ulang banyak kali supaya dia akan jadi mahir. Itu sebenarnya lahjah Arabiyyah. Kena tamrin, kena latih tamrin banyak-banyak. Kalau tak latih, maka dia akan keras, kebatun kita punya lidah. Okey. Asha, dua harakat. Ha, bun, alif lam syamsiah ni mesti kena tekankan, kena tasydid syiddah ataupun sabdu Jawanya, dengungkan dua. Bunnar, nah tu ada alif tu. Bunnar, nar tu panjang sebab matikan waqaf pada ra. Dua harakat juga. Nar. Okey. Tu dua harakat. Dua harakat juga. Dengungnya. Okey. Di atas huruf ra ini seperti mana kita jumpa biasa, saya panggil sebagai waqaf apa? Waqaf silah. Yajuzu yasilul ayah bil ayat ukhra. Harus sambung ayat berikut pada ayat berikutnya. Berhenti boleh? Boleh, akan tetapi kurang pahalanya. Sambung lebih pahala. Lebih pahala dia. Lebih pahala. Jadi kita ikut je resam. Resam. Kalau boleh sambung lah, sambung. Lepas tu saya ulang tadi, sambung. Sambung ayat tu. Cantik maksud dari situ. Ada sebab dia buat kena sambung. Jangan tanya saya bukan pakar. Ini resam. Ulama-ulama Quran dahulu telah meresamkan buat resam Osman dan resam Osmani. Dan tentuan tanda-tanda ni. Okey, ikut sahaja. Sami'na wa ta'na. Kak Syakira, lama tak jumpa Syakira. Kabar orang Perak. Okay, salam kat Syakira. Bila nak turun rumah ni Kak Syakira? Turun rumah jangan lupa turun rumah, Boyu Miami, pergi rumah Kak Yah. Kita kena mi Bandung Kak Syakira. Okay, salam orang Perak. Share kat Kak Kira benda-benda baik ni. Okay, insya-Allah. Sebelum mak saya, sebelum Amy dipanggil Amy ni dulu Kak Syakira ni kawan arwah ucu saya Okay, lama tak jumpa dengan kawan ni. Okay, salam orang Perak. Okay, sambung kerja kita. Sharekan jangan sharekan sharekanlah dengan tangan kan. Tak ada luak pun. Okay, terima kasih Kak Kira. Love you. Okay, salam anak semua, suami Okay, sambung. Hum ni ha. Tadi ha ni ha pedas, yang ni ha sipul, ha Jawa. Dia ada hidung kan. Hidung ada kepala ni. Tebalkan dia. Hum fi dua harakat. Fi ha, jumpa lagi ha Jawa. Ha dua harakat. Kha, jumpa tiga huruf. Sekali jumpa dah tiga dibalik. Kha dengan ha ni simpul, dengan ha pedas. Ni kha mesti ke ha. Ada alif toncet macam ni mesti dua harakat. Kha lidun, man arif sukun panjang Kha dua harakat, lidun man arif sukun. Kurang-kurangnya tiga harakat ke depan jangan kurang lah atau jangan satu harakat pula Okey, sambung lagi ayat seterusnya, ayat 40. Abang Razi Awang pun saya Abang Razi Raziah Awang kakak Terima kasih kak kerana join saya. Share-sharekan lah kak ini Suratul Baqarah yang kita sambung dah ayat 40 dah. Dua ayat saja kak, tapi kita bedah siasat semua sekali. Ringkas saja. Siasat saya 30 minit, lebih pun 2, 3, 4 minit je lah. Biasalah. Kalau bebel sikit itulah. Terus sambung kak ayat ni. Ya dua harakat. Ya tu ada alif toncet tu dua harakat. Ya bani. Ini mad jaiz munfasil 4 harakat. Bani 4 harakat. Bani Israel. Ni mesti panjang lah ni. Ni mesti panjang. Mak wajib mutasil 4 harakat juga.
Isra'i dua harakat. Ladhkuru semua masuk. Nipis zal nipis ujung lidah. Ladhkuru kuru dua harakat. Kuru dua harakat. Alifnya sekali lagi kita jumpa alif ada dalam bacaan akan tetapi tiada dalam tulisan. Itu namanya alif propa sebenarnya. Tadi tu waw propa jumpa. Ni waw propa ni alif propa. Dia tak ada baca pun. Tapi pendek dia panjang ni pada waw. Kuru waw alif ni tadi ni'ain mesti terikat macam minum teh tarik, macam minum Nescafe kau. Tak nak minum yang tarik cair lah. Jadi kalau baca la zakuruni tak nak pekat pun sedap kan, tengok ni'amatiyal, dengar pun sedap kan, ni'amatiyal. Jadi kita tengok kalau kita baca kita dengar imam baca ni'matiyal lati, sedap tak sedap? Atau kita baca ni'amatiyal lati, sedap kan, macam sedap tu, macam Arab itu. Itu kita nak tu macam Arab gitu. Itu dah kita nak. Jadi ain ni mesti pekat. Makhraj huruf dia mesti pekat, terikat macam teh tarik, macam Nescafe kau, teh kau, kopi kau. Itu kau punya tak nak cair-cair punya. Jadi kita ngetel saya ngetel dengan anak saya kat rumah ni tak boleh keluar. BDR serang ni okey, ni'amatiyallati. Ca ni mesti hamaskan. Ca mesti dihamaskan, dipercikkan, dihembuskan suara kita, bukan hembus kat orang. Hembuskan suara kita supaya dihamas di situ. Ni'matiyal, betul tak? Ni'matiyal lati, betul. Keluar huruf makhraj hurufnya betul, akan tetapi tak cantik lah. Tak cantik. Cantik kan ni'matiyal lati, kena hamaskan. Tak itu biasa. Salam TN, boleh bagi nombor telefon? Allahu akbar. Boleh nanti saya PM. Nombor dekat bawah bang, Abang Abbas. Nombor saya sini. Ni nombor saya kat sini, nombor saya untuk WhatsApp dan call. Ni saya, nombor WhatsApp saya di sini Abang Abbas, ataupun nanti kalau sempat nanti saya akan PM insya-Allah. Nombor saya 018-3750-352. Abang Abbas brother Abbas ni apa orang muah hebat-hebat ni. 018-3750-352. Di bawah sini abang abang WhatsApp. Dan nanti abang messenger saya. Nanti abang Abbas messenger saya PM balik insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Sambung lagi kembali pada kerja kita pada pagi ini. Allah terima kasih banyak kerana cinta abadi. Namun cinta abadi ni saya rasa kawan saya ni. Saya rasa cinta abadi ni geng saya, geng Murabi Mo PDB. Apapun terima kasih. Share-sharekanlah benda-benda baik ni kan. Sambung lagi kerja sikit lagi sebab lepas ni saya nak punch card. Sebelum 7.20 saya kena punch card. Salah di sisi undang-undang kerana ia dah masuk BDR. Saya work from home. Tapi 7.20 kita, lepas 7.20 saya kena buat PDPC online. InsyaAllah lepas ni kalau ada bahasa Arab kelas, join sama-sama. Okey, sambung kerja kita. Ni'matiyal lati, panjang 4 harakat. An'amtu. Tu ni hamaskan. Tu dihamaskan, dihembuskan suara kita. Alaikum. Ka dia mesti hamas. Alaikum wa'aufu. Fu ni mesti 2 harakat. Fu. Okey. Fu. Okey. Alif ada dalam bacaan akan tetapi tiada dalam tulisan. Macam tu. Tulisan tak pada baca pen ni hanya peropa saja. Hanya sebagai hiasan macam tadi lagu hiasan. Lagu apa tu? Lagu lama kan. Okey. Kimi, selamat kembali Kimi. Kimi kat mana? Kat Muar ke? Kat mana? Kat Melaka. Okey. Kimi, salam adik-adik Hafiz awak, geng-geng awak. Sharekanlah Kimi Abang Amy punya kelas ni. Ni Abang Amy ni anak buah saya. Macam-macam adik-beradik sepapat. Okey. Bi'ah. Simple. Ha Jawa di sini. Okey. Ha Jawa di sini. Bi'ahdi. Ini mat wajah pun fasil 4 harakat juga Walaupun yang ni tak ada titik, akan tetapi dia tetap 4 harakat. Sebab dia ada tanda panjang sempang ke atas sini mesti panjang Bi'ahdi. Nampak kan? Ni 2 harakat lah. Jumpa mak asli kan. Fi bi'ah. Tak boleh fi. Tu kalau orang tak lancar baca macam itu.
Duduk keadaan lah yang atas pengalaman saya. Ini bukan pengalaman lain, pengalaman saya. Orang tak, kalau jadi panjang dekat sini, sebab satu, tak lancar bacaan. Yang kedua, dia lama ngeteh kat sini. Dia lama ngeteh kat sini, banyak lepak kat sini. Lepak lama-lama sini ada panjang, salah lah. Jadi fi bi'ah. Ini mesti panjang dua harakat. Fi bi'ah. Bi'ah. Jadi fi bi'ah. Tadi tu. Macam anak murid saya dah baca kan, sekolah kan. Lama tak jumpa anak murid saya. Rindu Okey, sambung. Fi bi'ah. Tu tebal ha simpul, ha jauh mesti tebal, tak boleh tak tebal bikum kaf tu hamaskan, bikum hamaskan. Mim mati bertemu waw tak ada dengung, mesti terus dikum, tak ada dikum. Tak ada tak ada nahi mamnu'. Wa ya dua harakat, ya far ya dua harakat ni ada alif tonjek ni, ya farro ha simpul, ha Jawa, habun wal arif lis sukun, farhabun. Aznol Allah, Aznol hari join saya. Terima kasih lah Aznol sayang awak sharekan Aznol sayang. Okey, farhabun Aznol kasih Aznol, share kalau Aznol benda-benda baik ni. Benda-benda yang baik ni insya-Allah. Ada masa kita tengok, ada masa kadang-kadang kita view je, kita lalu pun okeylah. Penting sebelum kita pergi tempat lain tu, kita lalu kat Facebook kita share benda baik kan. Kalau benda tak baik, bukan saya ajar benda-benda buruk kan. Kalau saya ajar benda buruk, minta maaf lah banyak kerana saya ni pun banyak kekurangannya, masih lagi belajar bertatih. Okey, settle, habis. Kita baca dua ayat yang bahagian tajwid, makhrajul huruf dan fasahah, kefasahan bacaan dan makhrajul huruf tu keluar huruf, setiap huruf tu. Seterusnya, seperti biasa kita akan terus kepada tafsir Al-Quran, iaitu tadabbur kita untuk memahami Al-Quran lebih baik daripada maknanya bukanlah saya baik, tidak, maksudnya lebih memahami dengan lebih elok insya-Allah. Kita tengok pada ayat yang ke-39, wallazina, dan orang-orang, mesti huruf fa ni tuan-tuan kalau jumpa waw maksudnya dan orang-orang yang allazina, dan orang-orang kafir yang mendustakan, wallazina kafaru wa kadzabu ayatin, dan mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Maksudnya orang kafir ni dia mendustakan, menipu dengan ayat-ayat Al-Quran ni. Yang Allah turunkan. Ulaika ashabun nar, mereka itu ialah ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal dalam abada, forever. Macam Batman forever, selama-lamanya macam tu forever. Jadi Batman tak tukar jadi Batman, tiba-tiba tak tukar jadi Superman, tak ada. Dia forever, itu namanya Batman forever kan. Jadi orang-orang kafir dia mendustakan ayat sebelum ni. Semalam kita dah ayat yang semalam, iaitu Allah dah turunkan semua kitab-kitab dari syurga, minal jannah. Kemudian jika datang Rasul datang kepada kamu kitab-kitab, Allah kata turun kepada kita kamu ya Nabi Adam telah dikeluarkan daripada syurga, maka turun ke bumi. Allah kata jika turun kitab-kitab Al-Quran, maka kamu kena percaya dan ikut, maka kamu tidak akan berasa bimbang dan kamu tidak akan rasa berduka cita. Ayat sebelum ayat yang sebelum ini, wala ya'lahum la yahzanun, sebelum ayat 38. Maka hari ini cerita sambungnya, dan orang-orang kafir, wallazina, orang-orang kafir mendustakan ayat Al-Quran. Bila Allah, orang-orang kafir, contohnya syaitan lah kan, syaitan dia mendustakan ayat Allah. Kafir lagi, orang kafir yang seperti mana kita yang sekarang berada di mana-mana di seantero Malaysia, seantero dunia, dia mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia kekal selama-lamanya. Tapi tak bolehlah kita kata orang kafir sekarang ini dia akan selama-lamanya kafir. Tidak. Patut kita kena doakan anak kawan-kawan kita yang non muslim itu supaya dia masuk ke menerima hidayah Allah, menerima nur hidayah Allah. Dan itu penting kerana kita sebagai orang Islam ni, kita jangan mendustakan langsung. Lagi-lagilah kita dilahirkan sebagai muslim, sebagai Islam, bersyukur Allah Taala, alhamdulillah, tahmid. Dan kita kena jangan mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kerana kalau kita tengok sekarang, kan keadaan sekarang ya Allah Akbar, takutlah kita tengok kan, kadang-kadang nama je Islam tapi dia mendustakan ayat Al-Quran. Macam tak percaya pula Al-Quran tu, tak boleh nak mendalih pula kan. Ini bukan cerita pasal politik. Saya memang politik, politik dalam hidup saya memang zero. Kita ambil tahu, kita politik, saya boleh jadi politik, tapi yang pertama hidup saya adalah agama dulu. Kerana saya diajar daripada kecil agama. Agama itu penting dalam hidup kita, supaya ia akan menjadi panduan kita. Maksudnya bukanlah saya ni sempurna, tidak. Maksudnya kita ni ayat Al-Quran ni, betul-betul ayat Al-Quran kita kena pertahankan.
Walaupun kita tak mampu, kadang-kadang kita nak cakap kat orang. Kadang-kadang ada orang ni propa je cakap dekat FB, berani pang, tapi sebetulnya akhirnya insight keluarannya tak bantu apa pun agama. Tak bantu apa pun agama. Jadilah macam Ustaz Abid Liu kan. Dia bersederhana, tawadhu. Itu saya sokong. Saya memang idola saya sekarang ni Ustaz Abid Liu, Ustaz Firdaus Wong. Ustaz Firdaus Wong tu dia debate bagus, memang sangat-sangat berhikmah. Ustaz Abid Liu tu cara dia pendekatan sedekah dia, ya Allah Akbar. Saya tak dapat nak bantu, saya doakan dia terus maju berjaya. Kalau lagi kaya satu dunia, terkaya di dunia pun saya doakan supaya dia boleh bantu. Sebab orang macam ini bantu agama. Itu dan kita nak. Cuma mungkin pendekatan tu kadang-kadang itulah cerita. Itu dari segi prosedur tu, itu hak saya lah. Tapi saya tahu hati dan pendapat saya. Ini pendapat saya. Saya bukan pro mana, tapi ini nalurinya saya sokong, support Abid Liu. Kerana Abid Liu tahu, kita bukan sekadar kita rasis, kita kena agama. Kita kawan-kawan Chinese pun, ramai saya punya geng Chinese, non-Muslim, tapi kita kawan sahabat, kita respect each other. Itu yang penting. Itu yang penting, respect each other, respect agama masing-masing. Jangan kutuk bangsa masing-masing, kerana Allah tak suka tu. Itu bukan ajaran Allah dan bukan sunnah Rasulullah. Okey, sambung. Saya kolam bebin memang esok tak habis. Okey, habis. Sambung lagi. Sambung lagi kejap Sambung lagi ayat seterusnya, ayat 40. Okey, ini ayat 40 panjang sedikit, tak apa, kita sambung sikit je Ya Bani Israel. Ini cerita pasal masuk pada cerita dah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel ni sebetulnya dah cerita dalam Al-Quran ayat 40. Uzkuru ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, kan, supaya kamu sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada aku lah sahaja hendaklah kamu berasa gerun dan takut. Ufi bi ahdikum wa iyya farhabun, bukan kepada sesuatu yang lain. Ini Bani Israel Terus saya kata Bani Israel ni lagi jahat daripada sebetulnya daripada kafir ataupun Yahudi. Kadang-kadang Yahudi ataupun kafir ni dia jelas nampak pemata, tapi kalau Israel ni dia memang sampai akhirat nanti, sampai Nabi Isa turun, sampai Mahdi turun pun dia kekal dengan dia punya martabat, dia punya prinsip dia, yang dia macam syaitan lah. Ada kawan syaitan lah ni. Dia ada banding dengan syaitan lah. So Allah dah bagikan dia memang kelebihan. Bani Israel ni memang satu kaum yang hebat. Allah bagi dia kelebihan, tapi dia bongkak. Itu perasaan bongkak dan takbur tu kita jauhkan daripada diri kita. Allah bagi kita kelebihan, jangan anggap kita ni hebat. Itu bukan ajaran Allah. Jadi anggap dia tu hebat di sisi Allah. Jadi tiba-tiba bila Allah nak turunkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, bukan daripada Bani Israel, dia geram. Pula dia kata Allah ni tipu pula dia kata dia tak bersyukur lah dengan pencipta dia. Dia kata dia hebat. Dia tak menerima hakikat yang bangsa dia tu memang hebat, tapi Allah turunkan Nabi, kasih Allah nak bagi hikmah, kan? Itu tu. Jadi Allah dah bagi amaran kepada wahai Bani Israel, kamu kena kenangkan nikmat yang Allah bagi pada kat kamu. Kelebihan. Sekarang lah kita tengok kan, Israel kan hebat apa semua dari segi martial art kan, Krav Maga. Saya tengok semua tu. Dari segi tapi persenjataan, tapi kecerdikan, tetapi dia mencerna ataupun dia mencaci ataupun dia tidak menerima hakikat dengan ayat Quran, perjanjian dengan Allah Ta'ala. Maka dia kena rasa gerun Israel Israel. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena doakan rakan-rakan kita di Gaza sana, di Palestin. Kita bantu. Tak dapat bantu dengan doa, dengan duit, bank in apa semua, supaya dapat mempertahankan bandar suci kita. Itu kena yakin dengan ayat Quran. Kita satu masa nanti Islam akan menguasai dunia kembali dan akan menghapuskan itu Bani Israel sampai dia terduduk, duduk belakang-belakang pokok, kan, belakang pokok apa tu? Pokok apa saya lupa. Itu. Jadi inilah ayat-ayat, dua ayat cerita berkaitan tentang yang pertama dulu, cerita pasal munafik, cerita pasal orang Bani Israel, cerita pasal Bani Israel, orang-orang kafir yang berdustakan Al-Quran. Allah dah bagi amaran. Ayat pertama, awal-awal ayat dah Allah dah memberikan amaran, memberikan peringatan kepada kita sebagai hamba Allah supaya pegang kepada Al-Quran. Jangan jadi macam orang munafik, jangan jadi macam orang kafir, jangan jadi macam Bani Israel yang mendustakan ayat Al-Quran dan tak menerima nikmat Allah. Itu ayat kita kena berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala bencana, dijauhkan daripada
imannya makin jauh dengan Allah, makin Al-Quran yang kita tahu. Bukan kata saya ni hebat, tidak. Saya pun banyak dosa saya. Tak cerita lah kan, pekong di dada. Banyak juga dosa, tapi kita cover dengan diri kita supaya kita mendekatkan, kita ajar Al-Quran dengan kawan-kawan, sharekan apa kita mampu, kita buat lah kan. Mampu kita jadi di Abilio, kita buat sikit-sikit sedekah dekat masjid, at least pada sikit pun masjid ke, bagi masa tabung hari-hari kat masjid, jalan-jalan Allah. Itu agama, insyaAllah. Itu mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Okey, settle tafsir sikit lagi. Okey, kita masuk kepada akhir sekali bab Taranum, yang paling akhir sekali. Orang suka kan, tapi akhir sekali, kerana pada saya itu susah dan pada saya kurang penting sangat. Yang penting tajwid dan fasih. Tajwid dulu penting Kita Taranum. Okey, kita mulakan Taranum. Kita ayat ke ni pendek sikitlah, ayat 38 Taranum bayati, harakat pertama dan kedua. Okey, sama-sama. 3 kali saya ulang, insya-Allah dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lagi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali lagi, bayati harakat pertama dan kedua. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kedua, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Okey, dapat Okey, 3 kali, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan Taranum tadi tu. Harakat pertama ni, harakat pertama dan harakat kedua. Kawan-kawan saya semua di sini yang sedang watching saya, share-sharekanlah rakan-rakan yang tak sempat, tak apa. Kita ringan-ringankan tangan, ringan-ringankan tulang tangan kita ni untuk share dan join lah saya punya YouTube, my YouTube, subscribe. Mana tahu kalau saya dapat gaji macam YouTubers, dapatlah saya bantu rakan-rakan yang lain di luar sana yang akan kita Islam kan, yang susah kan. Mana tahu akhir macam video gaji bagi YouTube, bagi mana. Amin. Kalau doa kawan-kawan semua dapat kita bantulah lebih sikit pada jalan Allah, insya-Allah. Dan boleh join FB saya, macam-macam ada. YouTube saya pun macam-macam ada. Sebab saya macam-macam. Macam-macam ada kan. Macam-macam lah kita kongsi apa yang kita ada. Tak ada apa nak buat, kita kongsikan. Ada kerja sikit, insya-Allah. Ayolah kita kerja sikit di jalan Allah. Kongsi ilmu. Okey, walaupun di media masa. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, saya tak nak cerita pasal korban dan berhaji. Dah tengok kat segi kanan ni kan, ada iklan kan. Hari-hari iklan dengan saya, dia tahu kan ada iklan di kanan dan kiri di kanan ni. Jadi bolehlah kalau siapa yang berhajat boleh PM kawan PM kawan PM kawan. Okey, benda-benda itu betul cerita nantilah dalam PM nanti, insya-Allah, dalam grup. Jangan masuk dalam grup. Okey, itu untuk korban dan pada haji, insya-Allah. Jumpa lagi pada masa dan waktu yang lain. Ila liqa wa ma'assalamah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. La ilaha kafarah. Dan surah Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'as salama. Bye. Jumpa lagi.